Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar kimia tingkatan 4. So, pada hari ini kita akan study mengenai kimia dan pengenalannya. So, kita ada 3 subtopik di bawah Introduction to Chemistry. First, Development in Chemistry and its importance in daily life. Second, Scientific investigation in chemistry. Third, Usage, management and handling of apparatus and material. So, ketiga-tiga ni para pelajar sangat mengenalilah tentang kepentingan penggunaan kimia di dalam circle of life kita. And then kenapa kita kena investigate perkara-perkara dalam kimia dan penggunaan, pengurusan serta pengkajian mengenai kimia. Okey, 1.1, Development in Chemistry and its importance in daily life. So, apa itu kimia? So, chemistry ni adalah lapangan of science that kita study. Ada empat perkara iaitu structure, composition, interaction dan properties between a matter. So, kita tahu structure tu adalah struktur, bahan binaan ataupun bentuk. Komposisi, perkara-perkara di dalam ataupun konten di dalam alatan tersebut ataupun bahan kimia. Interaksi between matter dan yang keempat adalah sifat-sifat di dalam kimia tersebut ataupun between a matter. So, para pelajar harap mengetahui bahawa kimia ni adalah berasal daripada Arabic words iaitu al-kamia. Okey, kenapa kita memerlukan kimia ni dalam daily life dan ianya semesti, bukannya harus, bukannya sunat ataupun kita boleh tak nak ambil. So, kita kena ambil kimia ni dalam daily life kita sebab makanan, perubatan, agriculture, industri, semuanya berkaitan dengan kimia dalam kehidupan kita. So, di antara kimia yang berlaku dalam makanan kita adalah pengawitan ataupun dipanggil sebagai preservatif. Yang kedua, color, pewarna. Yang ketiga, perasa, flavoring. So, kat sini kita tahu kita pernah makan makanan-makanan yang sedap seperti McD, KFC. So, kebanyakan makanan yang sedap tu ada perasa. So, di situlah kimia yang berlaku kat situ. Okey, kemudian kita ada perubatan. So, perubatan, contoh-contoh perubatan adalah antibiotik, antiseptik, vitamin yang kita konsum. Daripada makanan pun ada vitamin, daripada ataupun yang secara moden, perubatan moden yang kita makan tablet tu ada vitamin C, vitamin B ataupun B kompleks. Okey, yang ketiga, agriculture. Agriculture ni apa? Dia more kepada pertanian, herbicide, dia more kepada herbicide, fungicide ataupun pesticide. So, agriculture ni dia more kepada pertanian lah, seperti di sawah padi, macam mana kita uruskan kita punya pembuatan beras dan ataupun kita nak dapatkan bekalan bahan mentah seperti kentang ke ataupun keledek. So, itu semua berkaitan dengan pertanian. Yang keempat, industri. So, industri, contoh-contoh industri adalah kebanyakannya kilang, pengkilangan, dan mereka biasanya akan memproduskan bahan-bahan yang besar seperti cat,
ataupun gelas, ataupun polimer, getah. Sebab kalau pelajar tengok sekarang ni, kita kan ada tayar kan. Sebelum tayar, diperbuat daripada getah. So, industri ni, kepentingan industri adalah mereka akan bekalkan bahan-bahan yang berkualiti untuk penggunaan kita seharian. So, seperti cat, kita boleh mengecat rumah, ada macam-macam warna. And then kita ada pembuatan automotif, ada kereta, macam-macam kereta ada. So, semuanya berkaitan dengan kimia. Okay, kemudian chemistry ni telah membantu dalam daily life kita. Terlalu banyak diorang menyumbang dalam kita memajukan dalam kehidupan kita seharian. So, salah satunya adalah preservation food, pengawetan makanan. So, ini adalah contoh yang dinyatakan seperti ikan masin, freezer meat ataupun daging beku serta roti. So, kita tahu macam mana ikan masin ni boleh tahan dalam begitu lama sebabkan penggunaan garam ataupun syugar untuk pengawitan dia, untuk menambahkan tempoh masa dia supaya tidak cepat busuk atau basi. Okey, yang kedua kita tahu daging beku. Daging beku. So, biasa dulu-dulu tak ada daging beku. Biasa kita terus ada daging. Terus kena masak. Kalau sekarang dah ada daging beku, boleh bersimpan lama dalam 6 bulan ke setahun macam tu, boleh guna lagi daging ni. Masih lagi elok. Tapi yang terbaik adalah daging fresh lah. Okey, yang ketiga adalah roti. Roti kita tahu biasa kalau buat sendiri roti tak tahan lama. Dalam 3 hari macam tu dah berkulat. Kalau dengan teknologi dan serta pakar-pakar saintis, diorang telah buat roti ni boleh tahan dalam 7 day, dalam 10 hari macam tu. Dan tapi dia masih lagi kenyal, sedap. So, diorang menggunakan using nanoteknologi. So, kimia ni bukan hanya makanan, bukan hanya cover makanan dalam kehidupan kita, tetapi dia carried out covering a various field dalam banyak kita punya penggunaan seharian seperti biochemistry, botani dan forensik untuk menyelesaikan masalah di dalam kehidupan kita seharian. So, kita tengok career ataupun pekerjaan yang berkaitan dengan kimia. Ini adalah contoh-contoh pekerjaan yang berkaitan dengan kimia seperti bioteknologi, pharmaceutical, nanoteknologi, green technology and cosmetic. So, kat sini kita tahu bioteknologi ni kita ada contoh dia, biotechnology researcher dan biomedical engineer. Next, untuk pharmaceutical, di bahagian perubatan kita ada doktor serta farmasis, iaitu yang bagi ubat kat kita lah. Sebab doktor dia tak akan cover untuk bagi ubat. So, kita ada farmasi yang akan bagi ubat kat kita. And then yang ketiga adalah nanoteknologi, di mana pembuatan roti tadi yang menggunakan nanoteknologi. Kita ada nanoteknologi engineer dengan food scientist. Yang keempat adalah green technology. Green technology ni untuk pastikan yang bahan-bahan kimia kita tidak berbahaya kepada masyarakat dan bahan-bahan waste kita tidak terbiar atau menjadi kerosakan kepada bumi. Yang kelima adalah kosmetik. Tentunya sekarang ni kita dapat lihat kita ada banyak
macam-macam skincare, macam-macam jenis makeup. So kita tahu itu adalah pekerjaan yang berkaitan dengan kimia. Okey. 1.2 Scientific Investigation in Chemistry.